Salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 3. 3.3 Penentuan keseimbangan pendapatan negara 3 sektor. Subtopik yang kita akan belajar untuk hari ini adalah subtopik F 3.3 F, iaitu menerangkan keseimbangan menggunakan pendekatan agregat, iaitu rumus Y sama dengan C tambah I tambah G, dan pendekatan bocoran dan suntikan, iaitu S plus T equal I plus G. Keseimbangan pendapatan negara ini boleh ditunjukkan dengan cara jadual, raja dan matematik. Okey, so untuk menerangkan keseimbangan ekonomi 3 sektor secara jadual, beberapa data akan diberi ya. So pertama, fungsi penggunaan telah diberi, iaitu C sama dengan 9,000 tambah 0.75 YD. So automatic S ini dia boleh beri dan boleh tidak ada jugalah. Sebab kita asalkan ada sudah fungsi C, memang automatik kita senang saja untuk mendapatkan S. So S sama dengan negatif 9,000, di mana kita tambah negatif sahaja di depan untuk tabungan dan tambah 0.25 YD. 0.25 ini kita perolehi sebab 1 tolak 0.75. So dapat 0.25 lah. Okey, so C ataupun tabungan S ini akan diberi salah satu. Okey, kemudian cukai lamsam 6,000, pelaburan 1,005 dan perbelanjaan kerajaan 6,000. So ini adalah data-data yang diberikan. Okay, jadi pertama kita akan bentuk dulu fungsi penggunaan selepas cukai. Fungsi penggunaan selepas cukai bermaksud dalam fungsi C ini, YD ini kita akan perkembangkan dia dengan Y tolak T, iaitu masukkan data 6,000, nilai cukai T 6,000 ini ke dalam T. Dan kita akan selesaikan dengan 0.75 darab 6,000, 4,500. So kita akan tolak. So kita dapatlah fungsi penggunaan selepas cukai 4,500 tambah 0.75 Y. Okay, untuk fungsi tabungan selepas cukai sama juga, iaitu YD kita akan kembangkan jadi Y tolak T. Nilai cukai 6,000 kita substitute. So 0.25 kita darab 6,000. So dapat 1,005, kita tolak maksudnya kita tambah. Okay, so menjadi fungsi tabungan selepas cukai ialah negatif 10,500 tambah 0.25 Y. So, apabila kita isi jadual ini, okay, untuk nilai cukai 6,000, dia ialah cukai sekaligus. Jadi, dia memang satu nombor yang sama pada pelbagai tingkat pendapatan. Pelaburan otonomi dan perbelanjaan kerajaan. So, 3 item ni nombor dia sama pada pelbagai tingkat pendapatan negara ya, kelas? Boleh faham? Okey, so ini adalah fungsi penggunaan selepas cukai. So, macam mana kita boleh dapat data 4,500, 9,000 dan seterusnya? Simple saja. Nampak di sini Y? Sini Y maksudnya, okay, sini sudah ada contoh. Contoh pengiraan untuk jadual. So, Anda boleh nampak di sini, penggunaan selepas cukai fungsi dia ialah 4,500 tambah 0.75 Y.
So, Y di sini kosong, kita ganti masuk. So, dapat 4.500. Oke, kamu ganti lagi sini 6.000. So, dapat 9.000. Oke, kamu ganti lagi sini Y 12.000. So, dapat lagi 13.500 untuk fungsi penggunaan selepas cukai. Oke, atau. Oke, ini ialah dalam sebutan YD. So, jangan kamu ambil sahaja 6.000 ke sini. Sebab ambil 6.000 di sini atau ambil kosong untuk Y, sini perlu tolak cukai. Perlu tolak cukai. Baru akan dapat jawapan yang sama 4.500. Kalau YD ni kamu tidak ada tolak T, tolak 6.000, memang tidak akan jawapan sama dengan 4.500 ni ya kelas. So, it's up to you kamu mau guna sebutan Y atau YD. Yang penting kalau Y maksudnya ambil Y. Kalau YD maksudnya ambil data tolak cukai lagi ya. Tolak data cukai lagi. Dan satu lagi kalau ada data S dengan ada data S sekaligus lah baru boleh guna yang ini. Y sama dengan C plus S plus T. Kalau tidak memang tak boleh gunalah yang ini ya. Mesti ada data S dahulu. Oke, untuk tabungan pula pun sama. So, kalau dia dalam sebutan Y, so ambil data kosong terus, dapat jawapan 6.000 terus, dapat jawapan, dan 12.000 terus dapat jawapan. Tapi kalau kamu ambil sebutan YD, jangan lupa tolak T sebab YD dalam 3 sektor ialah Y minus T. So, jangan lupa tolak 6.000. Kosong tolak 6.000. 6.000 tolak 6.000. Baru dapat jawapan yang sama. Oke. Y sama dengan C tambah S tambah T. So, kamu boleh guna ni jika anda sudah ada butiran Y, C dengan T. So, boleh dapat S lah. Oke, so ini ialah YD, Y tolak T lah. Jadi, apabila AE dalam 3 sektor ialah komponen, terdiri daripada komponen CIG. So, 4.500 tambah 1.005, 6.000. 6.000 tambah 6.000, so 12.000. So, kamu tambah saja CIG memang dapat komponen AE inilah. Dan akhirnya kita punya rumus ialah Y equal AE. Kan? So, mana satu yang tepat? Inilah. Oke. 48.000 RM juta Y equal AE. So, disitulah keseimbangan pendapatan negara berlaku. Dan satu lagi suntikan bocoran kan. S plus T equal I plus G. So, I plus G ialah 677.500. So, kita lihat sini. Betulkah? 6.000, 1.005. Ngamlah. So, memang pada tingkat 48.000 RM juta ini adalah keseimbangan pendapatan negara. So, ini adalah kaedah secara jadual lah. So, ini ialah AE yang madam tunjukkan macam mana hitung. Dan Y sama dengan AE, C plus I plus G. Dan ini suntikan bocoran yang 7.500 tersebut. Oke, so secara raja madam tunjukkan. Oke, raja nih madam tunjukkan selepas kita kaedah rumus ya. Oke.
Dan rumusannya pun sekaligus Madam terangkan nanti. So, kaedah rumus. Okey. Okey, untuk kaedah rumus, hitung keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor melalui pendekatan ASAE dan pendekatan suntikan bocoran. So, Madam tunjukkan, ini adalah pendekatan ASAE dan ini nanti Madam tunjukkan ialah suntikan bocorannya. Okey, so kalau ASAE, Y sama dengan C tambah I tambah G. Okay, so Y sama dengan C 9,000 tambah 0.75 YD. Tambah I. Tambah G. Okay, so Y sama dengan 9,000 tambah 0.75 Y tolak T 6,000. So 1,005 ni kita boleh terus tambah sudah dengan 6,000, 7,500. Okey, kemudian Y sama dengan 9,000 tambah 0.75 Y tolak. Okey, tolak . Okey, so kita telah kembangkan Y tolak T, Y tolak 6,000. So 9,000 ni kita boleh tambah dulu dengan 7,500. So, kita dapat 16,500. Okay, so tolak ya. So, 0.75 ni kita perlu darab dengan 6,000. So, kita dapat tolak 4,500. So, kalau kita settle dia, 16,500 ni kita tolak dengan 4,500. Kita dapat 12,000. So, macam mana? Ini kita kena pindah ya. So, jadi 1 tolak 0.75 dapat 0.25 Y. So, Y kita bahagilah dengan 0.25. So, dapatlah 48,000 RM juta. Ini kaedah pendekatan agregat. So, untuk suntikan bocoran, dia ialah S tambah T sama dengan I tambah G. So, S ialah negatif 9,000 tambah 0.25 YD tambah cukai. Jangan lupa, sini ada satu cukai ya. 6,000. Okey, sama dengan I tambah G. I 1,005 dan G kita 6,000. Okey. So, untuk bahagian bocoran ni, jangan pindah sebarang nombor bulat ya. Sebab kita perlukan data ni untuk Lakaraja. Nanti Madam tunjukkan macam mana Lakara. So, kita boleh selesaikan dulu negatif 9,000 ni dengan 6,000. Okey. So, negatif 3,000 tambah 0.25 Y tolak cukai 6,000. So, sama dengan 7,500. Okey, jangan pindah dulu ya sebarang nombor bulat dalam bocoran sebab nanti kita perlu untuk Lakaraja. Okey, so negatif 3,000 ni saya tidak pindah dulu tapi kita settlekan dulu 0.25 darab 6,000 tu berapa? 1,005. Okey, so kita settle lagi ya. Negatif 3,000 tolak 1,005. So, maksudnya tambahlah. So, 4,500. Sama dengan 7,500. Sekarang last baru boleh kita pindah. 0.25 Y. So, pindah 7,500
tambah 4.500, so sama 12.000. So maksudnya kita memang akan dapat samalah di sini. RM 48.000, RM juta. Oke, so itu cara dia untuk menggunakan kaedah matematik lah, pendekatan agregat dan pendekatan suntikan bocoran untuk menghitung keseimbangan pendapatan negara 3 sektor. Okay, so di sini dia telah tunjukkan kaedah itu. Dan sekarang Madam akan guna cara ni untuk hasilkan raja seperti yang berada di atas ini ya. Okay, so raja dia sama, kita perlu atas dan bawah ya. Okay. So, sini S, I, T, G. Ataupun anda mau letak J, W pun boleh. Pendapatan negara. So, ini ialah AE. Dalam AE jangan lupa dia ada satu keluk 45 darjah yang bermula dari origin. Dan kemudian ini ialah satu kecerunan. Satu keluk yang ada kecerunan. Okey, bukan mendatar. Nama dia ialah AE. C plus I plus G. Okey, so nampak Y equal to AE. So, ini adalah AE, fungsi AE. Selepas kita telah C plus I plus G. So, nampak nombor di sini. Kalau saya ganti Y kosong, memang kita dapat 12,000. So, maksudnya 12,000 ini kita letak di sini. So, sini adalah E. Tarik ke bawah. Pendapatan negara 48,000. So, tarik ke bawah. Yang ini yang mendatar ini adalah suntikan I plus G. So, suntikannya lah I plus G. 1,005 tambah 6,000, 7,500. Dan ini yang ada satu kecerunan yang bermula dari tanda negatif. Pastikan dia bersilang ya. Dengan tepat ialah S plus T. So, S plus T ini, Madam tidak ada pindah sebarang nombor ya. So, maksudnya ini adalah S plus T punya fungsi. Iaitu negatif 4,500 tambah 0.25Y. So, sini ialah I dan sini ialah 48,000. Okay, so begitulah cara untuk menghasilkan raja. Yang ini. Okay, so anda boleh nampak. Sini 12,000. Sini keseimbangan 48,000. Sini ialah I 7,500. S plus T negatif 4,500. Keseimbangan 48,000. Okay, so berdasarkan raja, keseimbangan pendapatan negara tercapai apabila AS equal AE pada YE 48,000 ya, RM juta. Okay, contohnya lah, sekiranya pendapatan negara itu pada 42,000 RM juta. Nampak? Dia berada di bawah keseimbangan pendapatan negara 48 ni. So, pada 42,000 RM juta ni, kamu boleh nampak sini ialah keluk AE dan sini ialah keluk AS. Okey, dan AE berada di atas AS. So, ini kita panggil dia tidak seimbang. So, apa akan berlaku ialah kalau AE lebih besar AS, tindakan, ada satu tindakannya, pengeluar mesti meningkatkan output sehingga pendapatan negara meningkat dan mencapai keseimbangan pada 48,000. Okay, begitu juga contohnya pendapatan itu pada 54,000 RM juta. So, pada tingkat keseimbangan ni anda boleh nampak ini keluk AS dan ini keluk AE. So, AS lebih besar AE. Jadi, apa tindakan? Pengeluar mesti mengurangkan output sehinggalah dia mencapai semula pada keseimbangan 48,000 RM juta.
Begitu juga untuk keluk bocoran. Okey, keluk suntikan bocoran ni. Okey, pada 42,000 RM juta ni, suntikan melebihi bocoran. Suntikan di atas bocoran. Suntikan bocoran di bawah suntikan. Sama maksud juga lah. Suntikan di atas bocoran. So, sama. Pengeluar akan meningkatkan output sehingga mencapai 48,000 RM juta. Okay, begitu jugalah. Suntikan pada 54,000 ni, suntikan di bawah bocoran. Ataupun bocoran di atas suntikan. Jadi, ini pun tidak seimbang. So, pengeluar akan kurangkan output. Sehingga capai semula pada 48,000 RM juta. Okay, so rumus ya, rumusan kesan G dan T kepada keseimbangannya. So kesan G, G naik, AE naik. So AE beralih ke atas, pendapatan negara bertambah. G turun, AE turun, keluk AE beralih ke bawah, so Y berkurang. So maksudnya hubungan adalah positif lah. Okey, tapi kalau cukai sekaligus, dia songsang, negatif. Kamu tengok, cukai naik, penggunaan turun, AE turun, keluk AE beralih ke bawah, so pendapatan negara berkurang, so negatif, hubungan negatif. Ataupun sebaliknya, cukai itu turun, C naik, AE beralih ke atas, Y bertambah. So hubungan itu adalah negatif antara cukai dan pendapatan. Dan untuk keseimbangan, kita hanya ada dua cara saja untuk menghitung. Y sama dengan C tambah I tambah G ataupun S plus T equal I plus G. Dan sekiranya tidak seimbang, iaitu contoh AE lebih besar AS, so pengeluar akan tingkatkan output sehingga mencapai semula pada keseimbangan. Dan kalau AS lebih besar daripada AE, pengeluar akan kurangkan output sehingga mencapai balik kepada keseimbangan. Okey, so itu ialah topik pembelajaran kita hari ini. Bagaimana mendapatkan keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor. Thank you, class.